Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, so Awi doakan agar siapa-siapa saja yang melihat ataupun yang menonton Awi punya channel YouTube ni, so Awi doakan agar Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan anda Baik. Okey, so perkongsian kali ni adalah mengenai buku Super Tailor buku Super Tailor. Okey, Awi terbitkan dia pada 22 April 2016 Okey, sebenarnya buku ni dia dah orang kata apa, dah lama dah lama sunyi sepi, orang kata sunyi sepi. Okey, so setiap kali kelas Super Tailor Awi akan bagi secara percuma kepada peserta-peserta Super Tailor. Okey, so dalam buku ni pula kan, dia tulis kat sini wanita berkemahiran menjana pendapatan. Okey, lagi seni warisan jahitan. Maksud dia seni warisan jahitan ni adalah pondok wakaf. Okey, pondok wakaf Awi yang pertama. Okey, Awi namakan dia seni warisan jahitan. Okey, so Awi abadikan dia kat sini sebab dia memberi satu kenangan dan satu episod yang sangat terkesan di hati Awi. Okey, kemudian lagi dia tulis apa? Satu rumah, satu mesin jahit. Okey, so kalau anda dengar ayat ni kan, ataupun orang kata apa, trademark Okey, satu rumah, satu mesin jahit, wanita berkemahiran menjana pendapatan. Tu Awi manik lah So siapa tak kenal kan, kalau bunyi je suara tu mesti kenal Okey, so bagi anda yang follow Awi, dia akan tahulah Okey, kemudian apa lagi yang ada kat sini? Dia kata buku ukuran ukuran daripada 1 tahun sehingga 12 tahun. Maksud dia kat sini, dalam dia terdapat ukuran kanak-kanak daripada umur setahun sampai 12 tahun. Lepas tu dia kata pola dewasa. Awi manik. Okey, so semua ni Awi edit sendiri Awi edit sendiri guna photogrid. Nampak terbentang photogrid. So masa ni Awi masih belum lagi ada staff 2016 tu okey, so bengkel jahit Awi ni dah ada. Jadi masa tu orang kata yang ni yang pertama lah kot yang pertama kalau tak silap Awi dia jadi macam ni. So sebelum orang Kedah katalah kan, terbitnya buku macam ni. Okey, Awi dulu klik kat tepi ni saja. So hitam putih Okey, so sambil Awi nak cerita pasal buku ni, Awi nak cerita jugalah kepada anda semua. Okey, so mengenai kehebatan orang kata sedekah kehebatan sedekah. Okey, nak juga Awi cerita sikit saja Okey, ada seorang hamba Allah tu, dia kata dekat Awi, apa yang hang dapat apa yang hang dapat, yang hang duk sedekah, duk tunjuk cara menjahit sebab dia bukan orang daripada bidang jahitan. So dia adalah customer Awi, tapi dia baik dengan Awi. So dia tanya Awi ayat tu sebab dia nak tahu dia nak tahu. Okey, jadi dia ayat tu mencengkam perasaan. Sebab tu Awi ingat. Okey, so Awi ingat, jadi Awi boleh cerita Okey, dia tanya, bila ditanya macam tu, Awi kata kat dia macam ni, Kak, kalau kak tanya macam tu, apa yang boleh Awi jawab dekat kak? Okey, so dia masa dia tanya tu, Awi dah ada kat sini lah, Awi dah ada bengkel jahit ni. So Awi kata dekat dia, sebelum Awi buat benda ni Awi bermula bersedekah ilmu jahit ni. Okey, semenjak Awi ada Facebook dan semenjak sahabat Awi ni, okey,
dia perkenalkan satu grup jahitan kepada Awi, iaitu grup geng jahit tu. Kalau tak silap Awi geng jahit. So Awi mula kat situ, Awi hanya tahu grup tu saja. Jadi dalam grup tu kan, dia macam Awi tengok pasal apa ada banyak soalan, tapi nya macam tak ada siapa jawab tau. Macam tak ada siapa jawab. So Awi jawab lah. Awi cuba jawab kan. Lepas tu bila Awi jawab kan, ada lagi soalan lain lagi, jawab lagi. Ada lagi soalan lain, jawab lagi kan. So benda tu dia, orang panggil dia berterusan. So Awi pula rasa macam seronok lah pula kan. Seronok lah pula. Sebab boleh tolong jawab kan. Jadi Awi jawab pun sebabnya berdasarkan pengalaman, apa yang Awi lalui, apa yang Awi buat. Okay. So daripada situ, dengar daripada situ kan, apa nama, Allah Ta'ala nak tolong lah kot kan. Okay. Bila Awi tolong mereka, jawab soalan mereka, okay, mereka doakan untuk Awi tau. Mereka doakan untuk Awi, semoga Awi dimurahkan rezeki, semoga Awi dimurahkan rezeki. Mereka kata terima kasih, ya Allah murahkanlah rezeki Awi mana. Okay. So daripada kata-kata mereka tu, okay, Allah Ta'ala memang betul-betul dia murahkan rezeki Awi. Okay. Lepas tu dia bagi satu-satu. Okay. Yang pertama sekali yang Awi ingat kan, okay, daripada hamba Allah dalam grup tu jugalah ya. Awi amat-amat berterima kasih kepada mereka. Okay, mereka kata apa tahu tak? Yang pertama, Awi buat tak pola. So kalau Awi buat pola, kami nak beli. So Awi terfikir juga kan, buat pola. Okay juga kan. Jadi Awi pun cubalah buat pola. So bila dah buat bola, so Abi postkan kepada mereka. Mereka buat dan jadi. Tu dia pun tunjuk hasil. Okay. So Abi dapat sesuatu lah kan daripada situ. Okay. Kemudian ada juga yang cakap apa tau, Abi buatkanlah nota. Buatlah nota. Kalau Abi buat nota, so kami boleh beli. Okay. Okay, sorry. Buat nota dulu. Okay, buat nota dulu supaya kami boleh beli. Jadi kami bolehlah belajar. Okay, so Abi buat nota. Abi buat nota. So macam tadilah Abi kata kan. Okay, nota baju kurung. So klik lah tau ni. Jadi Abi buat pun. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah ya kepada hamba Allah tu. Abi pun doakan agar hamba Allah yang suruh Abi buat tu, dia pun jadi kaya raya. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Okay. So Abi buatkan nota. Bila Abi buat nota, Abi kalau tak silap Abi ada 8 jenis nota. Okay. Dan ada lagi lepas buat nota tu, ya Allah ya Tuhanku, bila Abi post kan, Abi post, so rezeki Abi memang bertambah. Jadi Abi memang Abi nak kongsi sangat benda ni. Sebabnya yang ni lah dia sampai ke tahap buku ni. Okay. Bila dah buat nota banyak-banyak tu kan, sampai rosak lah mesin photostat kedai depan tu kan, duk order photostat. Okay. Kemudian lepas pada buat nota tu, ada hamba Allah tu, dia kata, Awi, boleh tak Awi buatkan pola? Kami boleh lah nak baca nota tu, tapi macam lambat lah, sebabnya kami perlukan cepat. So Abi pun buatkan pola. Abi ingat lagi Ain Didi Farahin ke apa tak tahu. Okay, so dia ni lepas tu Nur Ayuni lagi apa lagi regular customer lah yang di awal-awal dahulu. Okay, Ain daripada Singapura, Ayuni Ceras KL. Macam tu lah So depa lah yang minta pola. Okay, so Abi pun daripada situ Abi buat pola. Dan Abi rasa macam tak sangka kan, kalau jahit baju sepasang RM30, tapi yang ni buat pola saja satu RM30. So, sesuatu yang Abi rasa Allah Ta'ala bagi tu, dia memang sangat luar biasa lah luar biasa. Okay, so memang orang kata apa, masa tu kan,
masa customer masukkan duit dalam akaun, kan, setiap kali Awi pergi ambil, masukkan dalam beg, Allahu Akbar, tak tahulah masa tu seronok sangat sebab sebelum tu kita menjahit sahaja sehari dua, kadang-kadang boleh kata 24 jam lah, ada je masa menjahit, sebab tempahan banyak okey. Jadi yang pertama tadi Awi sebut buatkan nota kan. Yang kedua customer minta juga buatkan pola, okey. Dan yang ketiga, permintaan yang ketiga adalah minta Awi buat kelas. Sebab mereka nak face to face dengan Awi. So Awi rasa, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ingat kan, masa tu umur masih lagi dalam, kalau tak silap Awi umur dah 4 tahun kot, 4 tahun ataupun 5 tahun So masa tu Abang Sadu pun dah mula bagi kelonggaran dekat Awi. So setiap apa, dia main serentak tau, Jadi Abang Sadu kata kalau nak pi kursus apakah okey, dia benarkan, dia izinkan masa tu. So jadi bila peluang tu dia main macam tu, peluang tu dia main macam ni kan. Mungkin sebelum tu dia dah bagi satu orang kata apa, satu ujian lah kan. Masa kita anak kecil, sebab kita pun tak boleh nak bergerak terlalu banyak, okey, sebab kita kena bagi perhatian dekat anak-anak. Dan Abang Sadu pula bukanlah seorang yang bila dia balik di rumah tu kan, dia sebab dia suka nampak kita. Dia nampak anak-anak, tu satu kegembiraan buat dia lah So kalau dia balik, Awi tak ada, tu satu dia macam tak best sikit lah. Dan jadi kalau nak pi ke mana-mana, so dia hantar, dia ambil, okey, tak apa yang tu. So Awi pun cuba buat kelas Kelas Awi bermula di rumah dulu. Okey. So Awi beranikan diri ajak jahit manik Bayangkanlah sejam hanya RM10 je saja Awi ambil. Okey. Lepas daripada Awi buat kelas jahit manik tu, okey, kebetulan Cikgu Kuzi. So Cikgu Kuzi dia buat kursus di JPW selama 4 hari. Jadi dia buat kursus tudung. So Awi join kursus tudung tu. Kemudian selepas kursus tudung tu, so ada lagi JPW dia buat kursus penjenamaan So selama 4 hari berkursus buat tudung ni. Okey, so dia memberikan Awi sesuatu ilmu ataupun sesuatu pengalaman yang baru. Okey, sementara tu juga Awi dalam masa yang sama Awi masuk amanah iktiab. Habis je 4 hari tu kursus tu, Awi terus saja pi amanah ni minta borang Awi isi. Okey, Awi berjanji dengan pengarah JPW Puan Aisyah Awi akan buat yang terbaik. Awi akan Awi akan ubah nasib hidup ataupun Awi akan naikkan martabat seorang tukang jahit Itu janji Awi lah Okey, dan berjumpalah dengan Hafiz Mustafa So Hafiz Mustafa ni kata apa, dalam kursus dia yang Awi join tu lah kan, branding, image diri. Lepas image diri tu branding ABC lah, kita punya jenama produk kita lah apa semua kan. So apa yang Awi teringat dia kata apa, sampai lah ni dia petik jari macam ni dia kata lagu tu senang je nak buat duit. Kata, ya Allah ya Tuhanku, dia ni kan masa awal-awal tu kan menyampah ada kan, tapi yang terlekat di fikiran Awi yang terlekat sampai ke lah ni senang je buat duit tu. Itu yang balik aku tidur tak lena tau. Macam mana dia boleh cakap dia senang je buat duit. Okey, dia seorang yang orang kata apa macam mana nak cakap, dia memberi talk dekat setiap jabatan kerajaan jemput dia. So dia juga
bekerja sebagai perunding image. Okey, perunding image. So macam sekiranya ada orang yang memerlukan perkhidmatan ya untuk buat untuk beli pakaian apa semua, so dia akan cas sejam RM500. Sejam RM500 kau, ya Allah ya Tuhanku, ingat gila lah sejam RM500 kan, sebab kita tak biasa pegang banyak tu kan. So balik je daripada kursus tu, dengar ya. Semoga apa yang anda dengar ni akan memberikan satu inspirasi kepada anda satu inspirasi kepada anda. Dan apa yang akan Awi sampaikan ini adalah bukannya satu perbualan yang kosong bukannya satu orang kata saja-saja seronok-seronok nak sembang ke tak. Awi cuba nak berkongsi dengan anda, ubahlah hidup kita dan fikirlah ke depan Okey, Awi balik. Awi tak boleh tidur. Memang tak boleh tidur tau. Memang tak boleh tidur. Tapi masa tu memang orang kata apa, dah mulalah jual nota sikit-sikit, jual pola sikit-sikit, buat kelas manik sejam RM10. Aku buat kelas manik sejam RM10. Dia buat bawa orang pergi beli baju sejam RM500, RM10 500, RM10 500. Macam mana aku nak buat kalau tak sejam pun, satu hari 500 pun tak apa. Okey, lepas tu Allah Ta'ala dia remind balik okey, permintaan sahabat yang suruh buat kelas. So ya Allah Tuhanku, beranikanlah diri aku beranikanlah diri aku, sebab Awi duduk dalam rumah aja kot. Okey, buat pertama kalinya Awi anjurkan buat kelas shawl. Okey, 3 jenis shawl kot Jadi seingat Awi RM50. Awi buat RM50 satu kepala. Okey, alhamdulillah 3 orang. So satu hari tu Awi dapat RM150. Seronok lah kan, RM150, siapa nak bagi? Okey, kemudian tak apa lagi. Lepas tu dah lepas pada tu kan, bila kita buat kelas, kita update di Facebook. So orang akan tengok. Orang akan tengok. Lepas tu bila orang dah tengok, okey, so dia pun nak join. Dia kata apa, ada tak kelas ajak baju, ada tak kelas ajak jubah, ada tak kelas ajak baju kurung pahang, baju kurung moden. So Awi kata ada. Okey, jadi bermula daripada situ, mesin jahit Awi masa tu ada 3 biji saja. So Awi ambil 5 orang peserta sebab mereka dah memang merayu sangat. Awi kata setakat 5 orang tu boleh lah kan, sebab mesin 3. So yang tu mereka boleh lah, orang kata apa, share mesin kan. Alhamdulillah, ya Allah Tuhanku bila 5 orang, seorang 100. Bila 5 orang, so Awi dapat satu hari tu 500. Ni yang pun tak terbuka akal minda weh. Tak terbuka akal minda apa sekarang ni kan. Kalaulah kata kita dah ada pengalaman kita dah pakar jahit baju kurung pahang, kita dah pakar buat kebaya, kita dah pakar buat jubah kita pakar buat blouse biasa saja kan. So buatlah kelas So jangan menjahit orang kata sampai daripada umur muda sampai umur 60-70. Jangan nak menjahit saja Dia sebenarnya dunia jahitan ni seperti mana yang Awi selalu cakap kan. Dunia jahitan ni dia sangat luas, dia macam-macam. So bila kita dah ada pengalaman dalam bidang jahitan ni, okey, cuba pecahkan. Jadi buatlah kelas kan, buat kelas setakat yang kita mampu. Okey, contoh Awi buat, okey, selalunya kalau Awi nak buat kelas, so anak-anak Awi akan hantar pergi ke kampung kan, sebab kampung dekat saja. Okey, jadi pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. So buatlah kelas tu. Alhamdulillah So bertitik daripada situlah permulaan hidup Awi. So Awi buat kelas. So seingat Awi lah kelas yang pertama Awi di Pertama Kompleks Kuala Lumpur. Pertama Kompleks Kuala Lumpur dari situ Awi buat kelas. Okey, so sambil pada tu dalam masuk amanah ikhtiar, Awi mula ambil mesin apa semua kan. Dan
Dia main semua benda-benda ni, dia sambil-sambil saja, dia sambil-sambil. Okey, kemudian dia tak boleh cerita lagi pasal buku ni. Dia kena cerita dulu macam mana dia terjadi. So Awi harap anda bersabar. Okey, bersabar. Dan Awi rasa, Awi harap-harap sangat. So apa yang Awi lalui ni mungkin boleh memberi, orang kata apa, satu inspirasi lah kepada anda kan. Okey, macam ni. Kat mana tadi? Lupa pula. Dekat mana tadi? Awi cerita. Sambil-sambil kan, benda tu dia main ke semua. Dia main kot ni sikit, Okey, so kalau anda nampak yang Awi duduk kat sini kan, ni, so ni bengkel jahitan Awi. So dalam ni adalah office kan. Okey, office kecil saja. Okey, so macam mana Awi boleh dapat yang ni? So dulu tu adalah impian Awi kan. Impian Awi bila Awi duduk di rumah yang kecil kan. Di rumah yang kecil ya, rumah teres ni. Okay, so bila masuk mesin sebiji, bila masuk mesin 2 biji, bila masuk mesin lagi 3 biji, setiap kali buat pinjaman amanah mesti Awi beli sebiji kan. Sampai anak-anak Awi tu dia nak telefon, nak tengok TV tu sampai tidur bawah mesin. Okey, jadi Awi ambil keputusan. Awi kata kat suami, jom kita pergi pindah hak besar sikit, hak tinggi sikit kan. So dia 2 tingkat lah. Sebelum pindah tu pun ada kakak tu, dia kata dekat Awi, dia kata, ni customer lah, regular customer, baik punya kakak. Dia kata, Awi, pada pendapat akak lah kan, kalau Awi ada ilmu, tapi Awi ajak orang. So kalau Awi ajak macam kata jiran, tetangga kat kampung tu saja tak apa. Tapi kalau Awi ajak sampai orang kata ke seluruh Malaysia, lagi lama-lama siapa nak tempah kat Awi? Tu satu soalan yang Awi kata tak apa kak, insya-Allah rezeki ada je kat mana-mana. Okey, lepas pada tu Awi pun pindah ke rumah yang lebih besar lah kan. So dia 2 tingkat, jadi Awi tinggal dekat atas sepenuhnya, dan bawah tu Awi buatlah butik. So bila dah rumah tu dah kuih besar, rezeki Allah bagi. Okey, dia alhamdulillah lah alhamdulillah. Okey, kemudian bila kita dah tu, kita pun pasang angan-angan balik kan. Sebabnya Awi daripada umur muda, Awi dah memiliki sebuah butik tau, di Jalan Tunku Abdul Rahman. Jalan Tuanku Abdul Rahman, di hadapan Globe kan. So Awi dah ada butik kat situ. Awi kahwin balik Penang dan menetap kat sini kan. Okay, so dekat Kedah ni lah orang kata apa, bermulanya, bangkitnya kembali seorang tukang jahit. Okay, masa tu juga Awi ada, macam Awi cerita tadi lah kan, setiap kali ada je kursus ataupun seminar apa, Awi akan join. Dan Awi juga dalam masa yang sama pi Amanah Ikhtiar buat sebarang program, Awi tak akan tolak Awi akan pi. Sebab Awi nak balik kan. Awi nak balik cita-cita Awi tu, orang kata yang terhenti di tengah jalan kan. So Awi nak sambung balik. Jadi Awi join kursus tu dianjurkan oleh NGO CASE. Awi lupa lagi apa dia nama panjang dia. So buat di Alut Start. Kebetulan Awi terpilih untuk bersama 30 peserta daripada setiap negeri. Daripada 30 peserta daripada setiap negeri. So kami kena bentangkan apa dia yang kami nak, kejayaan dalam diri lah. Business apa ni business model canvas. Betul tak Awi sebut tu? Okay, so yang tu, jadi kami pun diminta buat sekali lagi dan hantar dah memang terpilih kan, So sesuatu yang orang kata menjadi masalah lah juga kan. Anak kecil-kecil nak pi sana kan, dengan keadaan abang Sado, mana dia harap kan Awi nak pi.
Lepas tu kebetulan kawan Awi terpilih juga. Jadi dia, orang kata dengan berat hati tu dia lepaskan juga, okey. Dia lepaskan juga pi. Okey, lepas tu kan nak dijadikan cerita betapa Allah Taala tu dia sayang sangat kan dekat Awi. Okey, Awi dengan kawan ni duk berkira-kira lah, duk bercadang-cadang lah kan nak pi dengan apa kita ni nak pi dengan apa, nak naik bas ke apa ke. Okey, tiba-tiba kawan Awi ni dia cuba tengok tiket flight. Okey, so alhamdulillah ada pukul 7. So esok hari tu juga pada waktu tu malam kita dah start masuk ke hotel tu untuk mulakan kita punya seminar tu So Awi, pada Awi semua ni Allah Ta'ala dah dia bagi lorong lorong yang sangat terbaik, dan di samping doa-doa daripada geng-geng jahit semua So Awi tak, orang kata apa, kejayaan tu dia mai Allah dah atok tu cukup elok. Tapi satu saja benda yang perlu kita ingat, okey, kita ingat solat tu jangan tinggal. Walaupun dia solat tu berlubang jugalah kan masa tu, tapi jangan tinggal. Dan orang kata apa, sedekah tu memang Allah Ta'ala kata, satu kita sedekah 10 Allah Ta'ala akan balas Okey, sorry, memang agak panjang sikit. Okey, lepas pada AWP tu, so Awi tak mengharapkan sangat lah. Awi tak mengharapkan sangat yang Awi akan menang 15k untuk grant tu. Okey, 15k. Tapi dalam hati Awi duk kata macam ni kan, kalaulah aku kalaulah aku menang aku akan buka sebuah bengkel jahit yang mana aku boleh ajak penduduk kampung boleh bekerja sekali, dan aku akan tolong masyarakat setempat supaya mereka dapat pekerjaan. Okey, yang tu niat utama lah Lepas tu pula sebelum pi tu kita kena ada sesuatu yang orang kata lain daripada yang lain. So Awi nekat lah Awi nekat daripada kampung Batas Paik ni kan, nak pergi bertanding kot dengan 30 orang. Mereka semua memang hebat-hebat lah kalau nak dibanding dengan Awi ni. Alah, budak kampung kan, apa yang ada kan. Okey, so Awi bawa satu tajuk yang mungkin orang cakap tak apa-apa lah budak kampung ni kan. 80% sedekah, 20% tu adalah keuntungan. So Awi bawa yang tu tajuk utama. Okey, so mereka nak Awi jelaskan macam mana yang 80% tu sedekah kan. Sepatutnya 80% tu lah untung kita dan 20% tu sedekah. Okey, so Awi bentang kan buat bisnes model canvas tu. Okey, so buat apa yang saja yang dicakap Awi catat. Cakap je Awi catat. Balik tu tak terus balik tidur kat hotel lagi kan, kat bilik lagi. Awi berkawan dengan orang yang cerdik pandai ni kan. Sebab dia semua dalam bahasa Inggeris tau. Kita ni bahasa Inggeris setakat yes, no, alright tu okey, tak ada masalah lah kan. Jadi Awi betul-betul pulun betul-betul pulun. Dan orang kata apa, memang tak mengharap lah 15k tu, tak mengharap lah. Tapi dapat daripada Kedah pi ke sana tu pun dah cukup lah Alhamdulillah kan. Okey, tu yang tu pun dah satu rezeki. Okey, baik. Habis 3 hari 3 malam kat situ kan. Okey, penentuan yang hari yang terakhir. Okey, sedih. Hari yang terakhir tu pagi-pagi tu siap kan. Sebelum pi tu Awi jenis seorang yang pentingkan macam mana tau. Kalau nak pi ke mana-mana tu Awi akan siapkan pakaian untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. So Awi siapkan 3 blazer. So blazer yang Awi siapkan tu kan, apa, Awi hanya tengok YouTube lah. Hanya tengok YouTube macam mana buat, macam mana nak ni. Okay, so alhamdulillah masa tu juga orang kata apa,
badan pun dia okey lah sikit, tak besar mana kan. Jadi pagi yang terakhir tu, kiranya mereka nak umumkan pemenang lah yang akan bakal menerima 15k tu. Masa awi gosok tudung tu, ya Allah, tudung awi tu terbakar tau kat sini. Terbakar dekat bahagian dada ni. So, memang menangis kan, macam mana nak buat ni kan. Sebab tudung ni memang tudung untuk hari yang terakhir. Lepas tu dapat satu idea, masukkan tudung tu di dalam blazer kan. So dia terlindung lah. Okay, tak apalah. Yang jadi dengan galah bagnya, dengan galah laptop yang beratnya. Okay, so masuk bilik tu. Bilik untuk di mana kami akan orang kata apa, dipilih lah siapa yang berjaya. Okay, dah tak lambat lah, masa dia tinggal sikit saja, tiba-tiba ada satu panggilan daripada Abang Sado Abang Sado. Lepas tu dia adalah cakap, kalau tak silap Awi, dia cakap apa ni, semoga Mama berjaya. Dia kata macam tu kan. So saya sebab sangat, Awi kata kat dia, tolonglah jangan mengharapkan sesuatu yang terlalu besar lah, sebabnya depa yang hadir tu bukannya orang kata bukan kaleng-kaleng tau, bukan kaleng-kaleng. Depa cerdik pandai, lulusan universiti. So memang Awi ni memang tak ada apalah, hanya yang bawa mai tu semangat dan apa yang ada dalam diri. Memang berdebar sangat. Okay, saat mereka umumkan pemenang yang pertama tu. Okay, so kita pun hanya pandang macam tu. Pandang di kejauhan. Seronok tengok mereka kan. Sebab mereka berjaya tu rezeki mereka. Dan nama yang kedua diumumkan. Masa tu sampai kawan sebelah, cepat dia kata macam tu. Rupanya nama Awi disebut untuk pemenang kedua 15k. So, Awi memang tak dapat, Awi tak dapat nak sangka lah, tak dapat nak, orang kata nak ucapkan, memang rezeki yang Allah bagi tu terlalu banyak lah kan, terlalu, ya Allah Tuhanku, entahlah macam mana nak cakap Okay, so daripada situ balik je, teruslah Awi cari tempat ni dan sewa. Okay, so bila dah dapat semua ni kan, so Awi nak tingkatkan lagi Awi punya kualiti nota-nota hari tu kan. Okay, so yang ni lah terbitnya dekat sini lah pada tahun 2016, 22 April ni adalah birthday Awi di mana saat kita dilahirkan lah 22 April ni. Okay, jadi Awi buat buku ni dengan orang kata beraninya aku beraninya masa ni. Sebab apa kata beraninya? Berani ambil risiko tu. Okay, sebab buku ni belum lagi jadi buku belum lagi jadi buku. Tapi tak tahu idea macam mana Allah Ta'ala bagi, boleh pula pre-order. Okay, so siapa nak, masa tu Awi jual, Awi tak ingat RM50 ke berapa Okay, so sambil tu Awi siapkan setiap hari. Dan dalam masa yang sama juga kata apa? Dalam masa yang sama juga, nampak semua benda ni Awi buat tali ukok dia ke apa ke, semua dengan tulisan tangan. Awi buat sendiri. Buat sendiri. Okay, so yang ni ni lukisan-lukisan ni Awi buat sendiri tau. Nampak tak? So dah buat sendiri. Okay, so masa ni Awi dah beli
satu printer. Sebelum dapat ni Awi dah beli satu printer. So bolehlah photostat kan. Bolehlah photostat. So dapatlah daripada saiz kecil sampai saiz besar. Okay. So yang ni pun Awi realisasikan, orang kata apa, impian sahabat-sahabat yang mana dia pun nak belajar menjahit. Tapi bila part nak turun ke tiok ni kan, so mereka tak tahu tau, tak tahu. Selalunya akan terjadi kan, ketat dan terlalu ke bawah. So Awi buat lah Awi buat. Okay, kalau tengok S ni kan, so tengok nampak tak S ni kan. Okay, so dia ada baju kurung, jubah kurung moden, skirt, blouse kan. So Awi buat sampai kepada saiz besar, saiz L, lagi XL. Okay, 2XL, nampak tak? So besar kan, 2XL dan sampai 3XL sampai 3XL. Lepas tu, okay, sampailah ke 3XL. So jadi yang ni semua ni, okay, semua buat dengan tulisan tangan. Lepas tu Awi pergi photostat, pergi photostat. So yang ni bukan orang kata apa, yang ilmu-ilmu yang dapat ni Awi akan kontak dengan bos Awi kat KL tu kan. Kak, macam mana ni Kak, betul ke ni kan, apa semua ni. Okay, yang untuk tahap keselesaan tangan ni kan. Okay, so bukannya kata baru sekarang tahu, daripada dulu lagi. Okay, Allah Ta'ala tu dia tolong macam mana tau. Bila kita pergi satu tempat, kita mengajar, okay, so orang tu pun dia memang dah lama menjahit. Okay, jadi macam ni Allah Ta'ala hadirkan dia untuk jumpa dengan kita. Okay, dia kata macam ni, okay, kalau akak kan, akak buatlah macam ni, lepas tu akak buat macam ni. Oh ya ke? Okay lah, terima kasih Kak sebab sudi berkongsi dengan Awi. Okay, so macam tu lah. Macam tu lah, kita jangan sombong. So Awi pun tak kata Awi pandai ke apa ke kan. Okay, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Okay, so selama kita, orang kata selama kita hidup kan, ilmu pelajaran ni dia takkan habis dia takkan habis. So dia ada dalam ni. Okay, beberapa contoh lah merajah blouse. Okay, so yang ni Awi naik dengan, orang kata apa ni, dress gigi buaya lah. Dress gigi buaya. So macam mana boleh dapat dress gigi buaya ni? So daripada belajar dekat Dian Training Center Dian Training Center. So cikgu dia dah ajak buat dress guna teknik gigi buaya. So kita pun buat lah. Okay, nampak tak ni? Ni, yang ni ukuran kanak-kanak. So yang ni muka surat setahun. Okay, sampailah ni 2 tahun, 3 tahun, sampailah ke pada 12 tahun. So bila lah dia sampai kat 12 tahun, okay, so tengok, nampak tak? Cara turun ketiak dia, apa semua, pasal apa, berapa semua ada dalam ni. Okay, so Awi dah buat, dia kiranya dia macam lengkap lah kan. Masa tu memang dia lengkap. Jadi ada pembeli yang dia cakap, dia kata bila dia baca buku ni, buku Super Tailor ni kan, buku Super Tailor ni, so dia rasa macam dia sedang berinteraksi ataupun sedang bercakap dengan Awi. Okay, so alhamdulillah lah kan, sesuatu yang ni, nampak tak? Kan, walaupun ada kritikan tau, ada kritikan yang mengatakan macam ni budak sekolah menengah pun boleh buat kan. Tapi kalau kata tak ada ilmu, so macam mana dia nak boleh jadi macam ni saya tak faham. Awi tak kisah pun dengan kritikan ke apakah. So yang tu semua boleh bantu Awi jadi lebih kuat So Awi berterima kasih juga tau kepada seseorang hamba Allah yang mengutuk kau pasal buku Super Tailor ni.
pasal buku Super Tailor ni. So disebabkan dia, Awi ucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lapangkanlah rezeki hamba-hamba Allah yang dahulu sangat mengecam aku, yang sangat-sangat mengutuk aku. Ya Allah, berilah mereka rezeki yang banyak seluas lautan. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Okay, bila dah terbitnya yang ni, so dia ada lagi yang lebih baik daripada ni Okay, so kalau orang kutuk kita kan, kita tak salah duk mengamuk kat orang tu. Kita ulang balik, kita kaji balik apa yang sepatutnya kan. Apa yang sepatutnya ataupun apa yang orang kata kita boleh buat lebih baik daripada tu Okay, so yang ni lah buku Super Tailor. Okay, apa yang best sangat pasal buku Super Tailor ni, ia hanyalah membantu anda cara nak menurunkan keruk ketiak keruk ketiak. So feedback customer ataupun pelanggan kesayangan Awi yang dah beli kan, dah beli buku Super Tailor ni. Okay, so depa kata kalau depa nak buat rujukan kan, bila ada je orang saiz besar so depa boleh buat rujukan. Dan sampaikan satu kakak tu, Awi nak sebut juga nama dia di sini, Nuraini Haji Ismail, Nuraini Haji Yusof, Nuraini Haji Yusof Kak Nuraini daripada Negeri Sembilan. Dia kata yang boleh tercetusnya kembali nostalgia ni sebab Kak Nuraini lah dia cari buku Super Tailor ni tak jumpa. Dia cari buku Super Tailor ni tak jumpa sebabnya dia ada customer besar nak mai buat kat dia. So dia cari, puas dia cari. So bila dia dah cari jumpa, dia up dalam Facebook. Okay, alhamdulillah dia kata jumpa dah buku yang dia cari kan. Kalau tak ada buku ni, dia kata dia tak tahu, dia jadi was-was So alhamdulillah, terima kasih lah kepada anda semua yang mempercayai Okay, so bagi Awi ialah satu penghargaan yang sangat besar. Okay, so buku ni kalau dulu Awi jual RM50, so sekarang ni Awi jual hanya RM30 saja So yang ni tiada sebarang paksaan lah untuk anda beli ke sebabnya bila dia dah mai balik, dah tengok dalam Facebook kita duk post-post okay, so ramai yang tanya. Jadi Awi buat satu pendedahan lah. Awi nak cerita pasal buku Super Tailor okay, dalam buku ni dia terdapat ukuran kanak-kanak daripada setahun sampai 12 tahun. Okay, buku ni untuk rujukan yang utama sekali, cara turun ketiak tu berapa turun ketiak tu berapa dan penambahan dada tu berapa okey. Kemudian ukuran dewasa ukuran dewasa, nak turun ketiak dia macam mana, nak penambahan dada dia macam mana. So yang tu saja daripada saiz kecil sampai besar. Dan carta ukuran. So kalau kita nak buat nak buat ready made ke apa kan, so dia dah ada satu rujukan. Okay, so jadi mudahlah bagi kita Itu sahaja pasal buku Super Tailor. Okay, so bagi anda yang dah pun dapat memiliki buku ni, so Awi ucapkan jutaan terima kasih. Okay, bagi anda yang baru menonton Awi punya channel YouTube ni, so anda bolehlah subscribe bolehlah subscribe untuk anda dapat ilmu lebih lagi daripada hari ke hari Okay, so setakat tu saja. Terima kasih banyak-banyak yang sudi tengok sampai habis Okay, semoga apa yang Awi buat ni memberi inspirasi juga kepada anda Okay, notakan apa yang anda faham notakan apa yang anda faham supaya mudah supaya mudah dan supaya suatu masa anda boleh jadikan lahirkan dia daripada nota hitam putih, daripada kepik dekat ujung atas dia jadi macam ni. Dan sekarang ni alhamdulillah banyak buku-buku yang dah Awi terbitkan. So Awi juga suka menulis, suka melukis, suka mewarna alhamdulillah. Okay, so terima kasih sekali lagi. Ingat satu rumah, satu mesin jahit, wanita berkemahiran, menjana pendapatan. Bye. Assalamualaikum.